Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 29 Januari 2024 bersama saya, Saif Akmal. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin hari ini didakwa atas pertuduhan gagal mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan harta. Ia merangkumi 38 syarikat, 25 unit hartanah, 7 kenderaan mewah serta 2 akaun dana pelaburan. Jutawan itu yang hadir ke mahkamah dengan berkerusi roda bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Mengikut pertuduhan, Daim didakwa dengan sengaja memberikan satu pernyataan bertulis dengan bersumpah yang tidak mematuhi terma notis bertarikh 8 November 2023. Notis itu dihantar kepadanya oleh pegawai SPRM berpangkat Pesuruhjaya pada 14 November 2023 iaitu dengan tidak mengisytiharkan harta. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada 13 Disember 2023. Dia didakwa mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda hingga RM100,000 jika sabit kesalahan. Azura kemudian menetapkan ikat jamin sebanyak RM280,000 dengan seorang penjamin warga Malaysia namun tidak mengenakan syarat tambahan seperti keperluan menyerahkan pasport dan melaporkan diri ke Ibu Pejabat SPRM. Hakim kemudian menetapkan 22 Mac untuk sebutan kes. Sementara itu, kata-kata yang keluar daripada mulut bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin semasa sidang akhbar sukar didengar dan difahami oleh pihak media. Tidak sampai 2 minit sidang akhbar berlangsung, isteri beliau, Naimah Abdul Khalid, memutuskan untuk menamatkan sidang akhbar terbabit. Nanti kita suruh lawyer baca. Saya minta maaf, I think you all tak boleh dengar kan? Ya. Betul, boleh wakilkan. Ya, so nanti saya bagi kat lawyer lah because dah pagi sangat dia kena balik. Rest. Tuan boleh bacakan. Boleh bantu. Saya nak bawa dia balik rumah. So kita akan Because dah edarkan. lama daripada pagi tadi kan. So dia kena balik rest. Susulan itu, satu kenyataan akhbar diberikan kepada media sebagai pengganti ucapan daripada Daim. Hartawan Daim Zainuddin menyeru orang ramai bangkit melawan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kesaan itu dibuat selepas dia diheret ke mahkamah atas pertuduhan gagal mengisytiharkan harta. Dalam kenyataan, Daim, orang kepercayaan Perdana Menteri sebelum ini iaitu Dr. Mahathir Mohamad juga mendakwa pentadbiran ini menyalahgunakan kuasa serta mengkhianati janji reformasi. Dia membangkitkan bagaimana Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang mempunyai kes 47 pertuduhan rasuah boleh dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan setiap silap mata, katanya, Zahid diberikan pembebasan tanpa pelepasan di NEA. Daim menyatakan ketika negara dibayangi dengan skandal penipuan 1MDB pada 2018, dia turut tampil memberi sokongan kepada Anwar dan Pakatan Harapan PH. Tambahnya lagi, akta seperti Akta Hasutan, Akta Komunikasi dan Multimedia dan Akta Perhimpunan Aman digunakan dengan sewenang-wenangnya terhadap pihak yang bersuara dan mengkritik kerajaan atau Anwar. Dalam pada itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas kritikan sesetengah pihak yang mempersoalkan tindakan tegas kerajaan menyiasat terhadap kes salah laku dan penyelewengan wang yang berlaku sejak sekian lama. Menurut Anwar, walaupun kes tersebut sudah lama, namun hutang piutang akibat daripada penyelewengan mereka harus dibayar kerajaan pada masa kini. Negara ini tidak sepatutnya berdepan dengan permasalahan ekonomi serumit sekarang. Hutang 1+1 campur contingency liability iaitu government guarantee
mencecah hampir 1.5 triliun. Ya. Orang boleh katakan, mengapa bicara soal lama? Ya sudah, itu bicara soal lama kerana yang sekarang harus bayar. Kalau sudah mau selesaikan dengan bayar sekadar hutang, piutang itu, tidak mempedulikan dan terus pinjam, maka tidak ada lagi keyakinan pada sistem ekonomi kita. Anwar yang berkata demikian semasa berucap pada konvensyen Kerajaan Perpaduan di Perak semalam turut menegaskan beliau tidak pernah mencampuri urusan SPRM dalam menyiasat atau merampas harta mana-mana individu yang terkait dengan siasatan kes rasuah. Tidak ada yang berani menyiasat kerana tidak ada tekad politik. Sebab itu, saya tidak campur dalam urusan satu persatu. Ahli-ahli jemaah menteri, TPM, ahli-ahli menteri tahu. Kita tidak campur satu persatu. Kamu siasat si A atau siasat si B, atau rampas harta si A atau si B. Arahan kita itu menyeluruh. Berita seterusnya, Jabatan Peguam Negara masih belum membuat sebarang keputusan berhubung representasi Ahmad Zahid Hamidi untuk pihak pendakwaan menggugurkan rayuannya. Ini berkenaan keputusan melepas dan membebaskan timbalan Perdana Menteri itu daripada 40 pertuduhan rasuah berhubung kontrak sistem visa luar negara VLN. Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub memberitahu perkara berkenaan kepada Hakim Mahkamah Rayuan Hadariah Syed Ismail. Hakim Hadariah mengetuai panel 3 hakim semasa pengurusan kes hari ini. 2 lagi hakim terdiri daripada Hakim Azman Abdullah dan SM Komati Supia. Oleh kerana tiada jawapan berhubung representasi, Hakim Hadariah kemudian mengekalkan tarikh 18 Mac bagi pendengaran rayuan pihak pendakwaan. Pasukan responden yang mewakili Ahmad Zahid diketuai oleh Isham Tepok Te. Timbalan Perdana Menteri tidak berada di mahkamah memandangkan kehadirannya dikecualikan kerana hari ini ditetapkan untuk pengurusan kes. Ahmad Zahid mengemukakan representasi kepada AGC Januari tahun lepas untuk pertimbangan AGC untuk tidak meneruskan rayuan itu. Ahmad Zahid sebelum ini berdepan dengan 40 pertuduhan menerima rasuah daripada syarikat Ultra Kirana Sdn Berhad UKSB berhubung sistem VLN. Kerajaan melantik Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal untuk mengetuai jawatan kuasa menangani isu kenaikan harga makanan dan kos sara hidup. Untuk rekod, Syed Abu Hussein merupakan pemimpin bersatu yang baru-baru ini menyatakan sokongan pada kerajaan. Pelantikan Syed Abu Hussein diumumkan oleh Anwar semasa satu majlis di Ipoh Perak semalam. Sebab itu saya nanti tugaskan saudara Syed Abu Hussein untuk bantu tunggu dalam syarat penyelarasan harga barang makanan ni nak call dan kita akan sahkan supaya dia akan mengepalai kluster yang tambah ikhtiar supaya jualan madani ini dapat kita tingkatkan di seluruh negara. Perdana Menteri dalam ucapannya pada majlis itu berkata, Syed Abu Hussein akan mengetuai kluster itu di bawah Majlis Tindakan Kebangsaan mengenai kos sara hidup NAKOL. NAKOL terdiri daripada 11 kementerian dan telah ditugaskan untuk menangani isu peningkatan kos sara hidup yang dihadapi rakyat. Sementara itu, Syed Abu Hussein turut hadir pada majlis itu ketika Anwar mengumumkan pelantikannya. Pada November, Syed Abu Hussein yang berasal dari Bersatu mengumumkan sokongannya kepada kerajaan Anwar tetapi tidak keluar parti pembangkang. Bersatu akan mengambil langkah undang-undang bagi membolehkan sesebuah kerusi itu diisytiharkan kosong jika wakil rakyat mereka berpaling tadah. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin berkata, keputusan tersebut dicapai dalam Majlis Mesyuarat Pimpinan Tertinggi Parti berkenaan semalam. Untuk itu, katanya, dalam satu kenyataan hari ini, Bersatu akan meminda perkara 10 perlembagaan parti bagi mengelak berlaku lagi pengkhianatan seperti yang berlaku pada beberapa ahli parlimen mereka baru-baru ini. Pengumuman itu dibuat 4 hari selepas ahli parlimen Tanjung Karang, Zulkifli Hanafi, mengisytiharkan sokongan terhadap Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri.
Dia merupakan ahli parlimen ke-6 dari Bersatu yang berbuat demikian. Sebelum Zulkifli, 5 lagi wakil rakyat Bersatu PN yang bertindak lebih awal. Jumaat lalu, ahli parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein mendakwa ada 10 lagi wakil rakyat PN akan memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan, namun dia tidak menyatakan nama atau kawasan yang terlibat secara khusus. Dia juga tidak menyatakan secara spesifik bila ahli parlimen terpapit akan membuat pengumuman, namun memberi bayangan ia akan berlaku sebelum Dewan Rakyat bermula sidang 26 Februari ini. Fasa 10 Perlembagaan Bersatu menyatakan isu pemberhentian dan pemecatan ahli parti. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebab sehingga menitiskan air mata ketika bertitah sempena tamat tempoh pemerintahan baginda. Untuk rekod, baginda akan menamatkan tempoh pemerintahan yang di-Pertuan Agong ke-16 pada hari esok. Sebagai pesanan saya terakhir buat seluruh rakyat Malaysia, jagalah perpaduan dan semangat hidup bermasyarakat dengan sepenuh hati. Inilah acuan sebenar untuk negara Malaysia yang sama-sama kita cintai. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Saif Akmal, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.